Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Hajar binti Abdul Halim, bernombor metrik C20A1598. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu cabaran-cabaran dalam memelihara warisan secara digital di Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara membangun yang telah mendigitalkan warisan dalam memastikan warisan ini terus terpelihara sepanjang zaman. Walau bagaimanapun, masih terdapat cabaran-cabaran yang berlaku dalam memelihara warisan menerusi program pendigitalan warisan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, warisan boleh didefinisikan sebagai harta pusaka atau harta peninggalan masyarakat pada zaman dahulu. Emma Waterton dan Steve Watson 2015 berpendapat bahawa warisan adalah versi masa lalu yang disampaikan melalui artifak dan paparan, representasi dan pertemuan, suasana dan acara yang mengagumkan, kenangan dan peringatan, dan penyediaan tempat untuk kegunaan budaya dan pengguna. Peter Howard 2003 pula berpendapat bahawa warisan bermaksud segala bagi sesuatu yang ingin disimpan atau dikumpulkan oleh seseorang untuk diwariskan kepada generasi akan datang. Untuk maklumat tambahan, warisan menurut Howard 2003 berasal dari sebuah perkataan di negara Perancis yang bermaksud legasi. Terdapat 3 pernyataan masalah yang telah dikenal pasti di dalam kajian ini. Yang pertama, warisan yang menjadi lambang sesuatu masyarakat mula dipamerkan dalam bentuk sebuah pendigitalan. Yang kedua pula adalah warisan-warisan yang telah terwujud segelintirnya tidak boleh didigitalisasikan. Yang terakhir adalah impak warisan secara digital akan mendatangkan kesan yang negatif kepada masyarakat dan warisan tersebut. Untuk bahagian objektif kajian pula, terdapat 3 objektif yang telah dikenal pasti. Objektif pertama, mengenal pasti ancaman memelihara warisan secara digital. Objektif kedua pula, mengkaji kaedah-kaedah untuk mengangkat warisan secara digital berdasarkan dasar kebudayaan negara. Objektif ketiga, menghuraikan inisiatif untuk menjanakan ekonomi warisan melalui pendigitalan. Seterusnya adalah metodologi kajian. Terdapat 2 metodologi kajian yang telah dilakukan sepanjang kajian ini. Yang pertama adalah instrumen kajian, yang kedua pula adalah penganalisisan data. Dalam bahagian dapatan kajian pula, pengkaji akan menghuraikan hasil penemuan kajian yang akan dipersembahkan dalam bentuk jadual maupun graf berdasarkan data dan maklumat yang dikumpul pada bahagian metodologi kajian. Bagi bahagian pertama dalam dapatan kajian adalah demografi responden. Terdapat 3 kategori dalam bahagian ini. Kategori pertama, demografi responden mengikut jantina. Daripada jadual di bawah, jumlah responden lelaki adalah seramai 11 orang bersamaan 36.67% dan 19 orang pula terdiri daripada responden perempuan bersamaan dengan 63.33%. Kategori kedua, demografi responden mengikut umur. Jadual memaparkan demografi responden berdasarkan umur dan seramai 5 orang responden lelaki yang berumur antara 18 hingga 28 tahun bersamaan 45.45%, manakala responden perempuan pula bagi peringkat umur yang sama adalah seramai 8 orang bersamaan 42.12%. Bagi responden lelaki berumur antara 29 hingga 40 tahun adalah seramai 4 orang bersamaan 36.36%, manakala responden perempuan pula terdiri daripada 6 orang bersamaan 31.58%.
Responden lelaki berusia antara 41 hingga 50 tahun pula adalah seramai 2 orang sahaja bersamaan 18.18%, manakala responden perempuan pula adalah seramai 5 orang iaitu bersamaan 26.30%. Kategori ketiga bagi demografi responden mengikut tempat tinggal semasa berdasarkan carta adalah negeri Melaka merupakan negeri yang pertama terbesar dalam jumlah bilangan responden mengikut tempat tinggal semasa responden iaitu seramai 7 orang bersamaan 23.33%. Negeri kedua terbesar bagi jumlah respondennya mengikut tempat tinggal semasa responden adalah negeri Pahang iaitu jumlah respondennya seramai 4 orang iaitu sebanyak 13.33%. Negeri Kelantan dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mempunyai bilangan jumlah responden yang sama mengikut tempat tinggal semasa iaitu seramai 3 orang bersamaan 10%. Seterusnya, mengikut tempat tinggal semasa responden, seramai 2 orang responden bersamaan 6.67% yang masing-masing terdiri daripada negeri Selangor, negeri Johor dan negeri Perak. Negeri Sabah dan juga negeri Terengganu mempunyai jumlah responden sebanyak seorang iaitu bersamaan 3.33%. Terdapat 3 cabaran dalam memelihara warisan secara digital. Cabaran pertama adalah kekurangan dana dalam aktiviti memelihara warisan. Cabaran kedua pula, kurangnya tenaga mahir yang mempunyai pengetahuan dalam bidang warisan. Dan cabaran ketiga pula, segelintir individu yang tidak bertanggungjawab tercederung untuk menciplak hak cipta sesebuah institusi. Seterusnya, kaedah untuk mengangkat warisan secara digital berdasarkan dasar kebudayaan negara. Kaedah pertama, mempergiat usaha pemeliharaan mengikut bidang seni, budaya dan warisan. Kaedah kedua pula, mempromosikan usaha-usaha pemeliharaan khazanah warisan. Kaedah ketiga, melestarikan warisan daripada pelbagai bidang warisan. Terdapat beberapa inisiatif untuk menjanakan ekonomi warisan melalui pendigitalan. Inisiatif pertama adalah dengan menjual produk warisan secara atas talian. Hal ini kerana dengan aktiviti berjual beli produk-produk warisan di dalam talian, permintaan pasaran bagi sesebuah produk warisan akan terus meningkat. Maka, penjualan produk warisan secara atas talian mampu menjana pendapatan negara melalui peniaga kecil dan sederhana. Inisiatif kedua pula, penggunaan transaksi tanpa tunai mahupun dalam talian. Penggunaan transaksi tanpa tunai mahupun dalam talian merupakan kaedah pembayaran yang terkini dan sering diguna pakai oleh setiap lapisan masyarakat. Maka, pembeli akan berasa mudah dengan adanya pembayaran produk warisan secara atas talian melalui pembelian sesebuah produk warisan secara atas talian. Inisiatif ketiga pula adalah mempromosikan produk warisan dalam talian. Tindakan mengiklankan sesuatu produk warisan dalam talian mampu mewujudkan sistem informasi mengenai warisan yang bersepadu. Secara tidak langsung, perkara ini dapat mewujudkan saluran komunikasi bagi tujuan hebahan dan sesuatu sumber khusus mengenai warisan tersebut. Kesimpulannya, terdapat beberapa impak yang amat positif apabila warisan yang ada di Malaysia boleh didigitalisasikan. Salah satu pendigitalan dalam warisan adalah menjana sumber ekonomi negara sekaligus membantu peniaga kecil dan sederhana. Sungguh pun begitu, terdapat juga berlakunya kekangan atau masalah yang akan berlaku jika semua warisan didigitalisasikan. Sekian, terima kasih.